Hello, it's story time. So ini adalah first video saya yang acah-acah YouTuber atau YouTuber. So topik di hari ini adalah perbezaan di antara South Korea and North Korea. Basically cuma tahu yang Korea is Korea lah kan. Korea tuh Korea lah. I mean kita cuma tahu Korea. Tapi perbezaan antara South Korea and North Korea ini adalah Tapi sebenarnya perbezaan antara South Korea and North Korea ini sangat-sangat berbeza dan sangat-sangatlah ketara. So hari ini saya akan bagi tahu kamu 5 perbezaan antara South Korea and North Korea. Let's check it out. Okay, before kita proceed untuk perbezaan dorang, kita kena tahu dulu dorang punya head of state and government. Untuk North Korea, kita ada supreme leader dorang yaitu Mr. Kim Jong Un, dan untuk South Korea kita ada presiden Mr. Moon Jae-in. So kamu kenal sudah kan dua-dua orang tadi tuh kira macam leader dorang. So kita akan proceed untuk perbezaan dorang yang pertama yaitu fashion. Okay, untuk South Korea, dorang ni unlimited fashion. Dorang boleh pakai apa aja yang dorang suka. Dorang boleh pakai color apa aja yang dorang suka. Even kita pun Malaysia pun terinspired dengan pakaian dorang kan. Tapi tidak untuk North Korea. North Korea ni dorang sangat strict. Dorang ni macam klasik lah, klasik gila-gila. Sebab dorang ni macam kehidupan dorang sendiri. Gitulah, dorang tidak boleh pakai pakaian yang inspired by western, dorang tidak boleh pakai jeans, dorang kena pakai selari yang longgar, dan if dorang break the dress code, dorang boleh kena punish tau. So dorang sangat berjaga-jaga dengan pemakaian dorang. Okay, kita masih dalam topik fashion. Untuk rambut pula, kalau perempuan, rambut pendek cuma untuk perempuan yang sudah berkahwin, dan rambut panjang dan curl hanya untuk perempuan yang bujang. Jadi andai kata one day kamu pergi North Korea nampak perempuan rambut pendek dan cantik, janganlah kamu try sebab bini orang tu bos. Dan untuk lelaki pula, rambut dorang tidak boleh lebih daripada 5 cm. Jadi kalau kamu di Malaysia kan, bersyukurlah kamu boleh rambut panjang yang trip-trip Aquaman. Kalau di sana dorang cuma boleh trip-trip fishball je. Okay, untuk perbezaan yang kedua adalah holiday. Okay, untuk South Korea, dorang ni kira macam South Korea ni bebas lah. Kira dorang ni boleh celebrate apa aja dorang mau. Dorang ni macam semua negara lah, mana-mana negara yang bebas. Tapi tidak untuk North Korea. North Korea ni dorang punya holiday cuma, oh my god. Okay, untuk North Korea ni, most of their recognized holiday are dedicated to state, past, and present leaders. They don't celebrate Thanksgiving and dorang tidak celebrate Christmas. I repeat, they don't celebrate Christmas. But why? Kenapa dorang kena halang untuk celebrate semua holiday? Kenapa dorang ada specific holiday untuk dorang? Dorang tidak macam other country. Why? Okay, the reason why is government dorang ni mau jaga rakyat dorang supaya tidak terpengaruh dengan negara-negara luar. Dorang tidak mau pun rakyat dorang ni tahu apa information di luar. Kira macam dorang punya supreme leader ni betul-betul mau kontrol rakyat dorang yang gila-gila, yang macam yang I'm the man, I'm the king, you cannot do what you want gitu lah. Macam kau perlu dengar siapa aku. Okay, untuk perbezaan yang ketiga adalah devotion to their leaders. Untuk South Korea ni dorang ada kebebasan bersuara lah. Dorang macam saya cakap tadi lah, dorang macam negara luar juga, dorang boleh suarakan pendapat dorang boleh buat protes. Tapi tidak untuk North Korea. Dorang punya government ni dorang yang atur kehidupan rakyat dorang. Jadi North Korea ni dorang tidak boleh buat jokes dengan dorang punya leader. Dorang tidak boleh cakap buruk pasal leader dorang tidak boleh buat protes. And if dorang buat juga benda tu, dorang boleh kena punish. Okay, untuk perbezaan yang keempat adalah music and entertainment. Macam saya cakap tadi, South Korea ni dorang bebas, dorang boleh akses apa aja dorang mau. Ya, so dorang sama macam mana-mana negara, tapi tidak untuk North Korea. Untuk television dorang ni, dorang macam ada siaran sendiri tau yang dorang terpaksa tengok. Dorang tidak sesenang-senangnya untuk akses mana-mana channel lah macam kita lah.
Begitu juga dengan radio, dorang tidak sesenang-senangnya untuk dengar radio sebab signal radio dorang akan sentiasa jam, dan untuk sampai maklumat ke radio dorang tu pasal apa-apa info, memang info tu akan kena cek dulu sebelum sampai di tempat dorang. Macam kau hidup dalam apa ni ya? Okay, ini part paling best. Untuk komputer pula, dorang tidak sewenang-wenangnya untuk beli komputer tu letak di rumah. No, dorang kena beli, lepas tu dorang kena register dulu baru dorang boleh bawa balik rumah. Jadi bila dorang mau akses entertainment dari luar negara pun, dorang tidak boleh tahu. Tapi ada yang pintar, the reason is dorang punya government buat gitu, tidak mau sampai rakyat dorang tahu apa yang terjadi. Jadi bila ada info masuk pun, dorang akan manipulate sampai dorang rasa dorang punya leader ni yang the best. Padahal kamu Google lah Kim Jong-un. Okay, untuk perbezaan yang kelima adalah I'm sorry guys, sorry. panggung wayang. Untuk South Korea ni, dorang punya panggung macam biasa lah, semua ada. Apa-apa dorang mau timun semua ada. Tapi tidak untuk North Korea. North Korea ni mostly dorang punya film adalah produced by dorang punya government sendiri. Wait. I mean untuk South Korea, dorang bebas untuk publish apa-apa movie di cinema dorang as long as masih berlandaskan peraturan dorang. Oke, sambung. Dan paling penting, semua film dorang ni dedicated to Kim family. So that's it untuk perbezaan antara South Korea and North Korea. Kalau kamu ada idea lain lagi untuk saya cerita atau ada benda yang kamu mau suruh saya buat, kamu boleh komen atau apa-apa aja lah. That's it. Assalamualaikum.